chapter 2 ni kita membincangkan topik mengenai pembersihan tanah dan juga penanaman. Arti kata lain, land clearing lah, land clearing and planting. Dalam topik ni atau kita lebih sebut new development, istilah new development dan juga planting, planting ataupun replanting. Di mana proses-proses penyediaan daripada kawasan hutan, tidak kira bukit, payak, kepada bentuk kawasan yang lapang, di mana untuk kita sediakan penanaman pokok kelapa sawit. Di mana proses pertama yang selalu kita buat, kita praktik, mana proses menebang kayu, membersih kawasan dengan cara zero burning. Sebab nowadays kalau new development memang tak ada lagi pembakaran terbuka. So since tahun 90-an lagi tak ada lagi pembakaran terbuka. Di mana proses kita menebang pokok mengikut sukatan yang standard, mengikut company ataupun estate standard operating procedure. Kalau ikut pengalaman, dalam lebih kurang 5 meter lah kayu tu dipotong, kemudian disusun ataupun di stack. Kita menggunakan istilah stacking. Di mana kawasan-kawasan yang tanah rata apa semua, pokok-pokok, ranting-ranting itu disusun di kawasan, di stacking yang disediakan. Itu untuk kawasan yang tanah rata atau payak. Kalau di kawasan teres, dia akan letak di bahagian teres-teres yang telah ditentukan sewaktu ukuran dibuat. Pembakaran totally tak boleh. Kalaupun melakukan burning untuk tujuan pembersihan dalam new development sekalipun, mengikut pengalaman, kawasan yang dibenarkan agak kecil yang akan dibenarkan oleh NRB dan mengikut jadual mereka yang tetapkan. So pendek kata, apa yang pihak company syarikat lakukan, we just follow the procedure, is zero burning. Zero. And then lepas tu kita proses kedua yang sering kali kita perhatikan adalah spray ataupun meracun lah. Meracun. Pada peringkat ni selalunya kita melakukan proses meracun pada rumput-rumput, pada anak kayu yang masih kecil dan sebagainya. Sebelum kita melakukan penanaman LCC ataupun tanaman tutup bumi kekacang. Proses seterusnya adalah selalu yang kita praktikan adalah soil conservation ataupun pemulihan tanah, di mana kita akan allocate satu kawasan tu, di mana kalau sekiranya kadar kecurunan dia melebihi dari standard yang pihak estate ataupun dalam operasi satu syarikat yang dia benarkan, atau kalau sekiranya kadar cerunan dia kurang daripada 25 darjah, kita takkan teruskan projek tu. Sebab ianya akan mengganggu
bentuk muka bumi, dan seterusnya boleh mengakibat mencetuskan hakisan, ataupun erti kata lain, pokok yang kita tanam di situ pun akan mengalami masalah untuk pihak pengurusan yang akan datang. So selalunya estate atau company dia tak akan ambil risiko sekiranya kawasan kecerunan tu yang terlalu cerun. Dia tak akan ambil risiko. Seterusnya di mana proses keempat, pembinaan jalan untuk setiap estate. Jalan yang dibina hendaklah sesuai dengan keadaan bentuk muka bumi, supaya untuk memudahkan lagi proses pengeluaran, pengambilan buah di masa akan datang. Kawasan-kawasan berteres. Seterusnya kawasan-kawasan berteres, batang-batang kayu yang tebal, selalunya mereka akan potong supaya memudahkan untuk penyusunan, untuk stacking dan sebagainya. Itu untuk proses pembinaan jalan dan sebagainya. Seterusnya satu plan ataupun rancangan untuk struktur jalan yang diwujudkan pada kawasan, tidak kira berbukit, mineral ataupun pit, payak, bergantung pada topografi kawasan tersebut. And then barulah permulaan penanaman step by step, tanaman kacang di setiap kawasan. Selalunya penanaman kacang ni kita lakukan mostly pada kawasan mineral lah. Kawasan mineral. Kita pun tahu kawasan mineral ni berbukit. Sekiranya new development dilakukan, maka kawasan tu akan nampak kosong. So kita perlu tanam kacang. Seterusnya yang istilah yang kita seringkali kita gunakan untuk dalam topik yang sama juga, manakala dalam proses replanting selalunya mana-mana company atau estate memperhatikan sekiranya kawasan tersebut setelah mencapai 20 ke 25 ke 30 tahun first year planting, baru estate tersebut akan mulakan replanting, di mana proses yang sama juga, itu kita felling, tumbang apa semua, tapi kali ini berbeza, kita tumbang pokok sawit. Kita tumbang pokok sawit. Selalunya kaedah yang sering kali kita gunakan adalah kita gunakan sama ada kita racun, kita drill pokok tu bagi dia mati, ataupun sekarang ni orang guna kaedah chipping menggunakan machinery, kaedah mechanical, menggunakan chipping, di mana pokok sawit tu akan dicip, akan dihiris nipis-nipis, kemudian hirisan chipping tadi akan di stick panjang supaya terdedah dengan matahari. So ia akan mengelak, seterusnya membunuh aktiviti-aktiviti pest ataupun disease yang sebelum ni ada wujud di pada kawasan itu, secara tak langsung boleh diekspos kepada matahari. So apabila matahari memancar pada irisan-irisan tadi secara tak sengaja atau tak langsung, boleh membantutkan lagi proses pembesaran pest ataupun disease pada batang sawit tersebut. Kawasan berteres di mana seperti yang saya cakap tadi, maklumkan tadi, tuan-tuan, batang sawit dicincang mengikut ketebalan, ada mungkin dalam lebih kurang 4 inci, 5, bergantung pada standard atau mesin atau mechanical yang digunakan. Seterusnya membaja
Dalam arti kata lain, kita nak pulih kadar pH tanah yang sebelum ni kita dah mengalami proses daripada A sampai Z, daripada planting mula-mula new development sampai sekarang. Especially kalau macam kawasan peat paya, kita perlu neutralize semua segala acidic atau alkali dalam kawasan tersebut. Okey, membina kalau kawasan teres, kita terpaksa membuat balik teres anti kehakisan. Okey, sekarang ni banyak company dia buat double teres. Okey, double teres. Tidak macam dulu. Dulu company buat single teres. Sekarang ni double teres. Dia agak lebar sebab banyakkan company sekarang dia mempraktikkan mechanical evacuation. Okey, di mana bila double terrace ni tadi, okey, secara tak langsung pokok ditanam, kemudian di depan dia ada jalan untuk mechanical untuk keluarkan buah apabila cukup tempoh 3 ke 4 tahun untuk first year harvesting untuk kawasan, especially replanting kawasan yang berteres tadi. Okey, banyak sudah dipraktikkan mana-mana company, especially Sabah, terutamanya kawasan yang ada banyak kawasan mineral, West, baru-baru ni di Sarawak. Okey, sudah dipraktikkan. Okey, hole in hole, okey, melubang, kaedah lubang digunakan ada dua cara, iaitu manual ataupun mechanical. Okey, manual dengan of course lah dengan menggunakan cangkul, manakala mechanical menggunakan mesin yang telah dibuat acuan mengikut saiz standard untuk kita tanam bibit pokok sawit kita tadi. Okey, operasi pra-menanam. Okey, and then anak benih yang dalam polybag tadi, sebelum kita nak pindahkan, kita ambil daripada nursery, make sure kita kena siram. Okey, siram biar tanah tu tadi agak lembap, moisture untuk kita angkut sebelum kita nak pindahkan ke tempat kawasan baru. Okey, so maksudnya tadi tanah yang dalam polybag tu masih ada air, okey, moisture untuk mengekalkan kesuburan pada akar-akar sawit tu tadi. Okey, menanam di ladang, tempoh of course kena cari timing yang betul. Okey, selalunya kalau ada setengah orang musim hujan, okey, musim hujan ni maksudnya hari ni hujan, esok lusa boleh tanam. Bergantung pada kawasan, tuan-tuan. Okey, kalau bukit mana mungkin kita boleh hantar sawit kita. Of course kita kena tackle kawasan yang rendah, kawasan yang rata. Okay, and then kalau tidak, balik pada apa yang saya mention tadi, kita terpaksa hantar ataupun kita terpaksa siram, melakukan irrigation terlebih dahulu pada bibit kita tadi sebelum kita pindah atau tanam balik ke kawasan-kawasan yang baru. Okey, seterusnya pokok yang kita tanam tadi kadang-kadang akan mengalami kecondongan disebabkan angin, mungkin disebabkan kadar kedalaman yang kurang dalam dan sebagainya yang dilakukan oleh pekerja dan sebagainya. Maka proses mounding ataupun menambak untuk menstabilkan, untuk menguatkan lagi foundation akar dia, batang dia dalam tanah tersebut. Okey, kita kena, kalau istilah dalam pertanian, kita kena kebur balik tanah. So kita kena padat balik supaya batang sawit tu tadi tidak lagi akan condong kiri atau ke kanan. Tapi selalunya kalau macam kawasan bukit, of course lebih kita perlu ambil perhatian sebab angin akan boleh mengakibatkan pokok yang kita baru tanam akan mengalami kecondongan. Okey, seterusnya menggantikan mana-mana pokok yang mati.
Okey, pokok yang mati jangan lewat. Kalau kiranya kalau kita nak supply balik pokok atau kawasan di kawasan-kawasan yang baru, tidak kira mineral ataupun peat. Okey. Sebab kalau dalam untuk tempoh tu sekiranya pokok dah besar lebih daripada 5 tahun, maka 5 tahun ke atas, maka kurang sesuai untuk kita lakukan proses supply. Waktu tu dah terlambat. So that's why apabila selesai penanaman, kita kena hantar buat supervision, check, sensor sebalik mana pokok yang mengalami mati ataupun disebabkan transplanting shock dan sebagainya, ada yang kena makan oleh binatang-binatang liar seperti landak, babi dan sebagainya. Tak kurang juga disebabkan ada individu-individu yang menceroboh kawasan yang mencuri anak sawit ataupun membuat sabotaj dan sebagainya. Okay, dalam proses tu kerjasama daripada bawahan hingga ke top management amatlah penting. Okay, dan untuk mengekalkan palm atau pokok dalam satu-satu kawasan tersebut. Okay, seterusnya